Okey. Kita ke sesi ketiga dengan tajuk Amalan Hibah dalam Kewangan Islam, Analisa Syariah dan Perundangan. Moderator untuk sesi ini ialah Yang Berbahagia Profesor Dr. Amir Syaharuddin, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Wakaf Malaysia, dan kita ada barisan 3 panelis yang hebat, Profesor Madya Dr. Muhammad Fairuz Abdul Khair, Universiti INSIAF, Profesor Madya Dr. Azman Muhammad Nur, Institut Perbankan dan Kewangan Islam IIBF UIAM, dan Dr. Ahmad Basri Ibrahim, Ketua Jabatan Pengurusan Syariah Permodalan Nasional Berhad. Dipersilakan, tafadhalu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat sekalian, alhamdulillah pada petang ini kita dapat sekali lagi berkumpul untuk sesi yang seterusnya, dan alhamdulillah pada petang ini kita akan membincangkan satu topik yang dikhususkan kepada 3 ahli panel kita yang hebat-hebat ini, alhamdulillah. Dan topik yang kita akan bincangkan pada petang ini adalah berkaitan dengan amalan hibah dalam kewangan Islam. Kita akan kupas dari sudut syaraknya dan juga dari sudut perundangan. Jadi alhamdulillah ditampilkan barisan panel kita. Yang pertamanya Profesor Madya Dr. Muhammad Fairuz Abdul Khair daripada INSIAF, dan juga yang kedua panelis kita adalah Profesor Madya Dr. Azman Muhammad Nur daripada UIAM, dan yang ketiga Dr. Ahmad Basri daripada PNB. Jadi insyaAllah pada petang ini setiap panel kita akan diberi masa sekitar 12 hingga 13 minit untuk mengupas isu-isu berkaitan amalan hibah ini dalam konteks institusi ataupun perspektif masing-masing. Dan seterusnya kita akan buka untuk soal jawab. Jadi dengan segala hormatnya saya mempersilakan panel kita yang pertama, Profesor Madya Dr. Muhammad Fairuz untuk membentangkan pembentangan beliau. Silakan. Bismillah walhamdulillah, salatan wa salaman ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa iqtada bi sunnatihi bi ihsanin ila yaumin la rayba fihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Sahabat saya Profesor Dr. Amir Syaharuddin, barisan ahli-ahli panel, Dr. Azman, Dr. Basri, para alim ulama, tuan-tuan guru, para peserta muzakarah Cliff 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya terima kasih saya ucapkan kepada pihak penganjur kerana memberikan peluang untuk berkongsi beberapa perkara berkenaan dengan tajuk yang telah diamanahkan kepada saya. Hibah dalam takaful, dengan fokus kepada beberapa isu yang akan saya kongsikan. Pada pandangan saya, isu hibah dalam takaful ini saya kira telah selesai
barangkali apa yang perlu dikongsikan ialah pencerahan, khususnya dari sudut mustanad syar'i ataupun syariah basis terhadap sesuatu ruling ataupun ketetapan yang dipraktikkan oleh para pengendali takaful operators dalam pasaran. Jadi barangkali ada yang bukan isu, ada isu yang telah dibincangkan, tetapi kita try to innovate dari sudut mustanad syar'i. Pada saya inovasi bukan sahaja product development tetapi juga syariah justification. Mustanad syar'i ataupun wujuhul istidlal itu penting untuk diinovasikan. Okey. Berikut ialah perkara-perkara yang akan saya bincangkan. Kalau tuan-tuan tengok, sebahagiannya telah pun dibincangkan dan dipraktikkan walaupun praktisnya berbeza-beza. Tetapi fokus utama bentangan saya pada yang pertama, tabarruk daripada peserta takaful kepada dana risiko. Baik, persoalan, adakah tabarruk itu sendiri merupakan kontrak atau ia perlu diperhalusi dengan menyesuaikannya dengan kontrak tabarruat tertentu seperti hibah, wakaf dan sebagainya, atau disesuaikan dengan konsep syarak tertentu seperti an-nihdu dan sebagainya. Sebab dalam AOF diguna prinsip iltizam bit-tabarru'. Dalam konteks Malaysia diguna konsep at-tabarru'. Tetapi mafhum at-tabarru' mafhum yang luas. Adakah di sana kontrak yang mendasari tabarru'? Kalau kita kata at-tabarru' al-mabniyu ala madza? Terbina di atas kontrak apa? Kalau kita kata tabarru' saja macam tak lengkap pada pandangan saya, sebab ini akan ada kaitan dengan siapakah pemilik dana, siapakah yang merupakan pembayar kepada takaful benefits apabila berlakunya insiden-insiden yang telah dipersetujui dalam terma dan syarat. Okay. Jadi saya nak keduanya ini penting. Ini penting bagi menentukan hukum hakam kontrak tersebut merangkumi rukun, syarat, kesan, obligasi pihak berkontrak, pemilikan dana risiko dan lain-lain. Jadi kalau saya tanya diri saya dan peserta-peserta yang hadir pada hari ini, apa kontrak syarak yang bernaung di bawah tabarruk? Kalau AOF dia mengatakan kontrak syarak iltizam bit tabarruk, dan kalau kita tengok ke bahagian mustanad syar'i, dia mengatakan konsep yang digunakan pakai untuk tabarruk tersebut ialah an-nihdu. An-nihdu saya ingat tuan-tuan semua sedia maklumlah, ya, seperti mana yang disebut dalam hadis muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim, Bukhari dan Muslim, ya, hadisul Asy'ariyin, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji amalan keluarga ataupun kabilah Al-Asy'ari, yang mana mereka ni bila keluar bermusafir, mereka akan kumpulkan makanan-makanan untuk dikongsikan bersama, yang sudah tentu akan timbul gharar, tetapi yughtafaru gharar ni yughhtafar li'annahu min at-tabarru'at, kan. Jadi kata ulama yang bahaskan an-nihdu ni, saya harap tuan-tuan dan puan dapat follow saya punya ni, takut saya laju sangat. Kita tengok, kalau kita kata an-nihdu yang disebut oleh AOF Syariah Standard dalam ma'ayir syar'iyah dia sebagai asas syarak mustanad syar'i kepada prinsip iltizam bit tabarru', maka an-nihdu itu ulama bahaskan tentang apa sebenarnya kedudukan an-nihdu, hal yufidul milka atau huwa mujarrad al-ibahah. Kalau kita belajar nazariyatul aqd, teori kontrak, kita akan belajar beberapa perkara yang merupakan asbabut tamlik, sebab-sebab yang memindah milikkan, antaranya kontrak-kontrak hibah, kontrak-kontrak yang pindah milik, uqudut tamlik, macam dalam tabarruk ni hibah, wakaf dan sebagainya. Dalam an-nihdu, bila mana partisipan membuat pembayaran sumbangan takaful contribution, kepada yang diuruskan oleh pengendali takaful. Contohnya bayar setiap bulan RM100, RM70 ataupun 70% akan diambil oleh pengendali takaful sebagai wakalah fee. Kemudian di breakdownkan lagi kepada ejen dan sebagainya lah, management fee dan sebagainya. 30% masuk dalam participant investment account. Dia transit dekat situ, kemudian drip into dalam tabarruk fund.
Kan? Itu amalan kita. Tak apa, saya tak nak sentuh technicality, kita nak bincang syarak sebab muzakarah syariah, ya. Jadi kalau an-nihdu menurut pandangan ulama ada dua, ya. Sebab lepas ni kita nak tengok kesan dia ke atas ownership of the fund. Ownership of the fund dan apakah fatwa Bank Negara yang kita boleh rujuk sebagai panduan dan definitely sebagai sesuatu yang wajib kita patuhi. Dalam menerangkan hadis ini, misalnya Al-Aini, yang mensyarahkan hadis ini dalam Sahihul Bukhari, beliau mengatakan wa fihi fadilatul ithar wal muwasah wa qala ba'dhum sekejap okey, saya nak cari perkataan al-ibah, minta maaf hilang sekejap. Okey. Okey, dia kata wa fihi jawazu hibatil majhul. Yang pertama, wa fihi jawazu hibatil majhul. Qultu laisa syai' fil hadis yadullu ala hadha, ay yadullu ala hibatil majhul. Dia tak setuju. Dalam konsep an-nihdu, harta itu harta yang merupakan hasil hibah al-majhul. Dia tak setuju. Tapi dia kata walaisa fihi illa muwasah ba'dihim ba'dan wal ibahah. Jadi ulama bahaskan perbezaan di antara al-ibahah dan al-milk. Kalau kita hibah, fa innal hibata tufidu tamlik. Kan? Saya bagi handphone kepada Dr. Azman misalnya. Hebatan minni ilaihi. Maka pindahlah milik. Ownership transfer. Kan? Dah complete. Tapi kalau ibahah, berbeza. Ibahah wal izin. Ibahah ni, apa yang kita sebut sebagai al-iznu. Dia bagi izin saja. Jadi kembali kepada hadisul Asy'ariyin. Hadisul Asy'ariyin, bila mana ahli-ahli kabilah tersebut memberikan makanan, portion masing-masing, setakat mana yang ada. Saya ada sikit, A ada sikit, B ada sikit, bagi. Letak fi thawbin, letak dalam kain ke apa ke, kan, untuk dikongsi bersama. Maka itu al-ibahah. Kita benarkan orang makan makanan kita. Berbeza daripada al-milk. Al-milk, okey, tamlik dah berlaku dan boleh buat apa sahaja. Okey, itu yang pertama, al-ibahah. Saya harap jelaslah. Saya tak pasti ini telah pun dibincangkan ataupun tidak. Sebab saya melihat an-nihdu saja, pada saya tak cukup. Tengok lebih dalam. An-nihdu di situ ialah al-ibahah, kata Al-Aini. Kata sebagai ulama, misalnya disebut dalam Fathul Bari oleh Ibn Hajar Al-Asqalani. beliau mengatakan, dia sebut, wa fil hadithi fadilatun azimatun lil asy'ariyin qabilatu Abi Musa wa tahdith ar-rajuli bimanaqibihi wa jawazu hibatil majhul, wa jawaz hibah al-majhul. Jadi Ibn Hajar kata dalam konsep an-nihdu ni ada unsur hibatul majhul. Tapi Al-Aini kata al-ibahah. Dua-dua ni pada pandangan saya berbeza, ya, berbeza. Kalau hibatul majhul, kita hebah benda yang tak tahu. Ialah bila kita hebah makanan tu, kita bagi, kongsi-kongsikan, berapa banyak pun tak tahu. Sebab benda ni bersifat ta'awuni. At-ta'min at-ta'awuni, kerjasama, ya. Jadi ada dua prinsip di sini. Yang pertama al-ibahah. Andai kata al-ibahah, maka belum pindah milik kepada mana-mana individu, termasuklah kepada tabarruk fund ataupun participant risk fund. Tak pindah milik lagi. Ya, lepas ni kita akan tengok fatwa ataupun syariah resolusi syariah yang dikeluarkan oleh BNM, yang kita sentiasa follow, dan kita yakin perbincangan yang sangat mendalam telah pun diadakan di peringkat BNM. Jadi kalau saya kembali kepada soalan tadi, hibatul majhul ataupun al-ibahah. Kalau al-ibahah maknanya belum pindah milik. Itu yang pertama. Kalau belum pindah milik, apabila berlaku triggering event, yang telah dipersetujui dalam terms and condition, partisipan meninggal, maka perlu diberikan kepada beneficiaries, takaful benefits, manfaat takaful itu perlu dibayar kepada beneficiaries. Dan kita tak menghalang, tidak ada syarat yang mengharuskan, yang melarang daripada pembayaran takaful manfaat lebih daripada 1/3. Tidak ada. So far, fatwa silent kat situ. Ya? Jadi kalau al-ibahah, kalau mati saja, maknanya berlakulah pada pandangan saya, wallahu a'lam, hibah rukbah dan umrah. Itu ada perbincangannya yang akan dibahaskan. Ya? Tetapi kalau kita merujuk kepada
Oh, minta maaf, saya terlupa nak gerakkan ni. Ni persoalan saya tadi ni. Siapakah pemilik dana risiko dan dana pelaburan? Siapakah pemberi hibah dalam konteks takaful? Adakah dana risiko atau peserta takaful? Ini yang ma'yar syar'i, Yofi yang saya sebutkan tadi, menggunakan pakai An-Nihdu. Ya? Dan dia sebut semua hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan sebagainya. Kemudian, saya sebut sikit, resolusi BNM tahun 2016. Ya? Di underlying konsep for takaful scheme ialah tabaruk dan ta'awun. Jadi kemudian dia mengatakan financial obligations, financial obligation ataupun zimmah maliyah of tabaruk fund is independent from the financial obligation of takaful operator and individual takaful participant. Kalau ikut resolusi ini telah pun terpisah. Ya. Underlying okay. Kemudian disebut, in the context of takaful practice in Malaysia, individual takaful participant is not responsible to fulfill any financial obligation of tabaruk fund if the fund is incapable of fulfilling its own financial obligations. Ya. Okey, maknanya terpisah. Ruling 2016 menunjukkan bahawa fund tersebut terpisah daripada individu peserta takaful. Ya. Kemudian bila kita tengok kepada TOF, Takaful Operational Framework, dia mengatakan as takaful funds are owned by takaful participants. Dia mengatakan masih owned by takaful participants. Section 92 of the IFSA also impose an obligation for LIC takaful. Kemudian yang penting, footnote nombor 2 tu disyarahkan, under tabarruk, participant risk fund is collectively owned by the pool of takaful participant as per the SSC ruling. Maksudnya, ownership transfer masih sort of belum berlaku. Wallahu a'lam, itu yang saya maksudkan. Barangkali kita yang hadir pada hari ini untuk mendapatkan maklumat, termasuk diri saya mendapatkan ilmu dan sebagainya, pencerahan tentang apa yang saya kongsikan sebentar tadi. Tuan-tuan nampak, zimmah maliyah telah keluar, ownership telah transfer, tetapi di sini masih ada lagi collectively owned, by the pool of takaful participant. Kalau atas tu owned by takaful participants. Jadi macam manakah penerangan seterusnya untuk kita memahami pada mustanad syar'i dia. Saya hari ini tak bincang benda baru, bincang mustanad syar'i. Okey, ni qarar Majmu'ul Fiqh. Dia mengatakan yajuzu an takuna milkiyatu istiraka as-sanduq lis-sanduq wa hina idzan tantahi milkiyatu hamalatul wathaiq bimujarrad daf'i al-ishtirak. Wa bina'an ala hadha yakunu kullu wahidin min hamalatil wathaiq qad tanazala an milkiyatihi fil ishtirak wa yunassu fi nizam ta'min ala ahli khiyarain. Juga menunjukkan benda yang sama. Ya. Baik, soalan saya sekarang ni, bagaimana kita nak selesaikan? Kalau kita katakan ia sebagai al-ibahah, maka benda tu masih lagi owned by the participants. Owned by the participant. Al-Aini sebut benda tu laisat tamlik. Benda tu masih owned by the participants seperti mana ada dalam resolusi. Tapi dalam resolusi yang 2016 mengatakan telah berpindah milik. Jadi apakah yang sebenarnya dari sudut syarak? Ataupun sekiranya dia terbina di atas al-ibahah, dia terkumpul dalam dana risiko, dana itu walaupun terkumpul daripada an-nihdu al-mabniyu 'ala al-ibahah, dana itu sendiri ada dia punya syakhsiyah i'tibariyah sebagaimana mudharabah. Dalam mudharabah kontrak, bila kita rabul mal bagi capital, maka rabul mal itu sendiri boleh berkontrak dengan mudharabah venture, dengan harta yang ada dalam mudharabah, which is harta dia juga. Maknanya mudharabah venture has its own legal entity. Dan dalam konsep ini, legal entity itulah yang memberikan menghebahkan secara mu'allaqatan ataupun conditional hebah segala manfaat takaful kepada participant, kepada beneficiaries. Ada 2 minit lagi. Jadi diharapkan tuan-tuan boleh follow lah apa yang saya bangkitkan mengenai isu ni. Dan kalau kita kata hebatul majhul, selesai. Hebah terus dan pindah milik kepada fund tersebut, dan bila berlaku triggering event, maka fund tersebut yang akan bayar takaful benefit kepada beneficiaries. Jadi tidak timbul isu faraid, isu kena subject to wanted dan sebagainya. Ya. Jadi ini saya dah sebut tadi. Kita ringkaskanlah kerana masa telah pun terlalu singkat. Hibah dalam agihan lebihan ataupun surplus, yang ni saya pun rasa tak perlu bincang panjang.
Ini dalam surplus distribution ada macam-macam takyid fiqhi, ada yang mengatakan hibah mu'allaqah, ada yang mengatakan hawafiz tasji'iyah, tapi setengah author dia menulis hawafiz tasji'iyah, dan dalam masa yang sama dia mengatakan konsep lain ialah hibah mu'allaqah. Tapi sebenarnya hafiz tasji'iyah tu nama saja, tapi konsep syaraknya, akadnya ialah hibah mu'allaqah. Ya, saya cuba jelaskan. Sebenarnya saya sebutkan di awal tadi lah, pencerahan dan penjelasan saja. Baik. Ada yang menggunakan ju'alah, idza bi'ta akthar min hadha falaka zaid. Itu harus dari sudut syarak. Tapi apa nama kontrak yang perlu diberikan di situ? Ada mengatakan ju'alah dan sebagainya. Baik. Apakah berlaku pertindihan di antara dua kontrak di atas satu makun alaih yang sama? Saya akan sentuh dalam bahagian yang ni. Hebah dalam akaun pelaburan takaful. Saya sebut tadi, bila kita bayar takaful contributions, katakanlah RM1, maka 70 akan diambil sebagai wakalah fee, 30 dia transit dekat participant investment account. Walaupun produk tu takaful plan dia ialah OL, ordinary ordinary life. Dia bukan apa dia panggil investment link plan, ILP. Walaupun OL dia kalau di tempat saya dia ada transit dekat PIA, participant investment account, dan akan dilaburkan. Ketika itu belum lagi berlaku tabarruk. Dia akan dilaburkan, dan bila mana ada keuntungan, biasanya takaful operator akan kongsi. Mungkin 10, 90 return on the investment. Dengan participant dia akan kongsi. Mungkin ada sebahagiannya 25% dengan 75%, okay, based on terms and condition agreed by peserta takaful dan juga pengendali takaful. Jadi di situ ada pertanyaan. Pada saya isu tersebut telah selesai. Tetapi ada pertanyaan dan berdasarkan praktis yang berbeza. Setengah takaful operator dia mengatakan model dia ialah model wakalah secara umum. Termasuklah PIA ni, termasuklah investment account yang diinvest ni, itu juga termasuk dalam wakalah. Tiba-tiba ada lagi satu portion yang dia akan dapat. Jadi, apakah prinsip syarak yang boleh menjustifikasikan portion tersebut? Adakah mudharabah? Dan kita buat market survey, sebahagiannya mengatakan mudharabah. Kalau EOFI mengatakan wakalah bil istithmar ataupun mudharabah kontrak. Tetapi sebahagiannya mengatakan tak ada, dia termasuk dalam wakalah induk. Jadi di situ timbul isu. Adakah berlakunya beberapa kontrak di atas satu makun alaih, ataupun masa dia transit dekat PIA tu dia spread daripada ketika dia pergi kepada tabarruk. Sebab kedua-dua ni di manage atas wakalah fee yang sama, atas wakalah kontrak yang sama with fee. Kemudian ada pula kontrak-kontrak yang lain. Ada orang yang membangkitkan isu ni, tapi pada pandangan saya ia dilihat terpisah. Melainkan kalau ada isu insufficiency of the fund dekat investment tu. Kalau OL, dia mesti pastikan, tak silap saya arahan Bank Negara, mesti pastikan kalau you nak invest, you kena invest fund ni dan pastikan cukup untuk drip kepada tabarruk fund ataupun participant risk fund, supaya amount drip to the participant risk fund tu sufficient untuk cover apa protection yang telah dijanjikan. Itu. Tapi in the event tak tiba-tiba tak cukup, berlaku for whatever reason lah, biasanya takaful operator dia akan labur dalam fixed income instrument macam sukuk dan sebagainya. Sebab di situ ada element of guarantee sikit lah, kan? So dia akan menjamin dan tak akan kurang lah. Tapi boleh juga jadi tiba-tiba kalau sukuk default dan sebagainya, tak boleh nak bayar, mungkin akan kurang. Jadi kalau kurang, ada tak berlaku top up daripada pengendali takaful? Kalau berlaku top up, nampaknya masih belum separate lah. Wallahu a'lam lah itu, kena tengok lebih mendalam lah. Tapi pada saya isu tu pun telah selesai. EOFI pun telah keluarkan ma'iyah syar'i berkenaan dengan isu tersebut. Tapi orang bertanya, maka saya bangkitkanlah di sini. Ataupun kita boleh katakan hebah mu'allaqah. Ada setengah tu mengatakan al-wa'du bil hebah. Apa beza al-wa'du bil hebah dengan hebah mu'allaqah? Okey. Baik, okey, sikit saja untuk conclusion. Yang akhir ni saya masukkan dalam conclusion supaya boleh habis on time insya-Allah. Yang akhir ni hebah dalam product enhancement. Dalam praktis beberapa pengendali takaful sekarang ni, setelah financial sector blueprints Bank Negara keluarkan yang memberi penekanan kepada kewangan sosial Islamik yang melibatkan kontrak-kontrak ataupun instrumen kewangan sosial Islam seperti wakaf, zakat dan sebagainya, ada produk-produk
yang distrukturkan oleh pengendali-pengendali takaful yang melibatkan elemen wakaf. Ya, contohnya ada dalam terma dan syarat partisipan bersetuju untuk mewakafkan takaful benefit, manfaat takaful setelah berlaku kematian. Jadi kalau kita kembali kepada fatwa ataupun syariah resolution Bank Negara 2016, dia mengatakan resolusi tersebut hanya terhad kepada sektor takaful sahaja. Jadi bila kita masukkan elemen wakaf, yang pada pandangan saya kemuskilannya dia terkeluar daripada sektor takaful, kerana wakaf tersebut untuk charity, kebaikan, orang menjana pahala dan sebagainya, bukan untuk protection dan bukan untuk risk management. Adakah dia tidak subjek kepada 1/3, 1/3 seperti mana dalam undang-undang wasiat dan sebagainya, ya? Ataupun dia masih subjek? Sebab resolusi Bank Negara mengatakan dia terhad kepada sektor takaful saja. Itu barangkali isu yang terakhir, dan saya ingat ia adalah satu conclusion untuk pembentangan saya lah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Madya Dr. Fairuz yang telah membentangkan isu berkaitan dengan hibah dalam produk takaful. Seperti yang dibentangkan sebentar tadi, tuan-tuan dan puan-puan, yang dibentangkan tadi bukanlah satu isu yang boleh dikatakan satu isu yang baru, tetapi Dr. Fairuz telah berkongsi dengan kita tentang mustanad syar'i, syariah justification, yang apa yang boleh para masyayikh syariah komiti melihat kepada justifikasi yang kita tentang tabaruk fund tu kan. Sama ada bila seseorang tu telah contribute, adakah dia telah memindahkan pemilikan itu kepada semua peserta-peserta yang juga turut mentabarukkan fund tersebut dalam satu tabung. Jadi mungkin nanti ada soalan tentang apa beza, ada tak beza di antara kalau sekadar al-iznu saja tidak memindahkan hak milik. Jadi saya rasa treatment tu mungkin ada bezanya. Yang keduanya ialah berkaitan dengan wakaf. Since disebut tentang wakaf ni, sekarang ni banyak operator takaful yang telah ada product enhancement, betul. Para peserta boleh mewakafkan sebahagian daripada compensation tersebut untuk diwakafkan kepada institusi-institusi. Jadi amalan sebenarnya sangat baik, tetapi adakah perlu kita hadkan 1/3 saja maksimum contribution itu, boleh hanya maksimum wakaf itu hanyalah 1/3 maksimum. Jadi isu ini bagi saya melihat belum lagi kita ada satu polisi ataupun satu garis panduan yang jelas. Jadi alhamdulillah pembentangan yang pertama telah selesai. Terima kasih kepada Dr. Fairuz. Jadi kita akan berpindah kepada pembentangan yang kedua. Dr. Azman, ready ya? InsyaAllah. Jadi tanpa melengahkan masa, kita persilakan Profesor Madya Dr. Azman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berbahagia saudara moderator Profesor Dr. Amir, rakan-rakan panel Dr. Fairuz dan juga Dr. Ahmad Basri, seterusnya profesor-profesor, alim ulama, rakan-rakan dan kawan-kawan sekalian. Saya ingin berkongsi sedikit sebanyak tentang amalan hibah di dalam industri, dan untuk memudahkan perbincangan saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan petikan daripada kitab Minhajul Talibin Imam Nawawi tentang hibah dan juga beberapa isu yang berkaitan dengan hibah. Okey, hibah memberi erti tindakan memberi milik sesuatu harta kepada sesuatu pihak, tamlik tanpa mengharapkan sebarang imbalan. Tamliku syai' biduni iwad. Kalau dalam jual beli kita ada muawadatu, ataupun kita tukar baina al-iwadaini, tapi dalam konteks hibah dia adalah unilateral, satu pihak sahaja. Jadi
yang menarik di sini ialah syarat hibah ialah ijab dan qabul. Ini syarat sah. Tapi syarat luzum ialah dia kena ada qabat. Ini menurut mazhab Syafi'i. Okey. Kemudian kita buat ulang kaji secara ringkas. Isu yang kedua yang sudah dibincangkan oleh Dr. Fairuz tadi, ma jaza bai'uhu jaza rahnuhu, jaza hibatuhu. Apa benda yang boleh dihibahkan. Jadi secara umum direngkaskan, Imam Nawawi sebut benda yang boleh kita jual beli boleh dihibahkan. Maknanya harta yang boleh yang ada nilai yang boleh muttafa' bihi dan juga boleh deliver, boleh serah milik. Jadi dalam konteks takaful tadi timbul persoalanlah perbincangan yang sudah lama, adakah harta itu ataupun takaful benefit sudah wujud sebelum kematian peserta. Jadi itu juga persoalan, bolehkah tidak kita beri benda yang belum kita miliki. Jadi di sana ada perbincangan yang panjang dan di antara hujah dan alasan mereka yang membenarkan hibah bisyarat ataupun conditional hibah di dalam konteks takaful ialah kerana benda itu belum ada dan hibah itu datang daripada peserta, daripada fund, risk fund sebagaimana Dr. Fairuz sebut tadi. Jadi peserta mencadangkan. Saya ada kontak kawan-kawan saya daripada Timur Tengah, daripada Bahrain, daripada Dubai tentang isu hibah. Sebenarnya perkataan hibah untuk takaful ini dia sudah jadi yakhruj makhraj al-ghalib. Maknanya sudah menjadi viral, orang guna perkataan hibah secara extensively. Sampai yang ejen-ejen takaful pun hibah. Saya dapat mesej, jangan lepaskan peluang hibah kepada ahli keluarga. Ingatkan apa rupanya jual takaful, produk takaful. Jadi mereka terlampau highlight hibah. Yang kadang-kadang scammer yang skin cepat kaya pun guna perkataan hibah juga. Jadi kadang-kadang dia terlampau meluas. Jadi saya kontak kawan-kawan saya di Timur Tengah, mereka kata mereka tidak ada isu pun, tak guna pun perkataan hibah tu, mereka lebih kepada tahdid al-mustafid, maknanya nomination lah, seperti biasa kita nominate beneficiary. Jadi dalam konteks ini kita sudah tahu ada fatwa daripada Dalah Barakah dan juga Dalah Barakah pun mengiktirafkan sama ada kita boleh guna kaedah takaful faraid ataupun kita boleh tahdid, kita boleh tentukan siapakah beneficiary. Jadi dalam IFSA kita sudah ada ketetapan, maknanya kita boleh pilih sama ada kita nak kita tentukan beneficiary, the sole beneficiary ataupun wasi. Jadi kalau tidak ditetapkan, tidak disebut, tidak ada penama langsung pun akan dapat manfaat takaful itu akan boleh diklaim di bawah di bawah wasi ataupun sebagai tarikah ikut faraid. Jadi dalam kes takaful ini memang pengamal-pengamal kawan-kawan saya, lawyer-lawyer, pengamal-pengamal perundangan Islam dan juga peguam di mahkamah syariah, mereka kata memang senang dalam kes takaful sebab sudah ada akta. Tapi dalam kes hibah amanah yang lain itu masih lagi uncertainties, masih lagi banyak perkara yang belum disettlekan. Okey, perpindahan pemilikan berlaku dengan serah terima. Ini syarat luzum dalam mazhab Syafi'i, maknanya selagi mana belum ada qabat, dan inilah yang biasanya berlaku challenge, cabar mencabar. Kadang-kadang si mati meninggalkan harta dan sudah dapat diterima oleh salah seorang daripada anak dia, adik-beradik lain cuba mencabar, dia kata belum ada qabat. Jadi untuk membuktikan sama ada qabat itu sudah berlaku ataupun tidak, itu di antara perkara yang biasa dikemukakan di mahkamah. Wala yumlak mawhubun illa biqabat biidznil wahib. Falau mata ahaduhuma bainal hibah wal qabat. Dia kata tidak, harta yang dihibahkan tidak dimiliki sehinggalah berlaku serah terima qabat dengan persetujuan penghibah. Kemudian seandainya salah seorang daripada penghibah atau penerima hibah mati pada waktu antara akad hibah dan serah terima, maka waris si mati bertindak bagi pihaknya. Maknanya sama ada untuk meneruskan hibah ataupun membatalkannya. Qila, ada satu pendapat lagi daripada Imam Syafi'i, akad hibah adalah terfasakh.
Jadi yang dikehendaki kalau saya temu ramah kawan-kawan saya pengamal undang-undang ini, peguam-peguam syariah ini, mereka kata kalau boleh mereka nak supaya kita letak penama, tapi kalau penama tu mati dulu kita ambil balik. Jadi kalau kita mati dulu, pemberi mati dulu, kita terus bagi dapat kat dia. Jadi dalam konteks ini memang agak sukarlah sebab kalau dia kata kalau dia salah seorang sebelum terima mati. Jadi seolah-olah proses qada itu belum berlaku. Jadi ada dua pandangan dalam mazhab Syafi'i, sama ada meneruskan, kita teruskan proses tadi diwakili oleh waris ataupun terfasakh. Jadi itu pun boleh dibuat kajian secara detail lah. Mungkin salah satu alternatif bagaimana nak structure produk yang berkait dengan hibah. Kemudian berkenaan dengan pembahagian. Jadi kita kena faham dalam Islam, ada orang kata takkanlah Islam ini begitu ketat sekali, tak boleh hibah. Hibah boleh, tapi yang isunya ialah kalau kita bagi hibah kena betul-betul hibah. Apabila sudah berlaku qabat, memang kita tak boleh ambil balik. Jadi yang dikehendaki ialah dia nak benda tu kita bagi tapi boleh reverse balik. Kalau kawan ni mati dulu sebagai contoh, jadi boleh reverse balik. Dalam penadikan hibah ini dibenarkan antara usul dengan furu', datuk dengan cucu, datuk dengan ayah dengan anak, dengan syarat-syarat tertentulah, selagi mana ia belum dipindah milik kepada pihak lain. Kemudian saya tak mahu pergi detail sebab masa sangat cemburu kepada saya. Isu hibah bersyarat, conditional hibah ini dibincangkan panjang lebar oleh ulama. Begitu juga tentang isu ta'liq uqud. Ini pun banyak orang buat kajian tentang akad yang ditaklikkan, yang digantungkan dengan happening, sesuatu perkara yang berlaku dengan syarat. Dengan syarat sekian-sekian saya akan jual, dengan syarat sekian-sekian saya akan meneruskan jual beli ini, dengan syarat sekian-sekian aku akan bagi rumah ini kepada kamu. Jadi samalah juga dalam konteks hibah bersyarat ini ataupun conditional hibah ini, ada dua pandangan utama di kalangan ulama. Ada yang melarang kerana gharar. Dalam mazhab Syafi'i ia tidak dibenarkan, begitu juga dalam mazhab sebahagian ulama mazhab Ambali dan juga Az-Zahiri. Pandangan yang kedua membolehkan. Pandangan ulama mazhab Malikiyah, Hanafi dan sebahagian ulama mazhab Hambali seperti Syekh Islam Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim, kerana bagi mereka tidak ada dalil yang melarang. Kemudian ada hadis-hadis yang mana Rasulullah SAW sendiri pernah membuat janji kepada Jabir sebagai contoh, dan juga kepada Ummu Salamah tentang hadiah. Jabir ini hadiah yang akan datang daripada Bahrain. Rasulullah janji akan beri sekian-sekian. Jadi selepas Rasulullah wafat, Abu Bakar menunaikan janji Rasulullah tersebut. Begitu juga dengan hadis Ummu Salamah yang mana hadiah dihantar kepada Najasyi, pakaian dan juga perfume, bauan. Rasulullah kata Najasyi sudah meninggal, mungkin hadiah ini akan dikembalikan kepadaku. Kalau dikembalikan kepadaku, maka ia adalah untukmu, diberitahu kepada isterinya Ummu Salamah. Ini di antara hadis-hadis dalil-dalil yang mereka menggunakan hibah mu'allaqah ataupun conditional hibah. Cuma kita kena faham dalam konteks seterusnya hibah umrah dengan rukubah, perbincangan berbeza. Jadi saya cuba mengkaji adakah boleh saya masukkan isu rukubah itu dengan hibah bersyarat. Rupanya ia dibincang secara berangsingan. Maknanya secara umum hibah bersyarat, yang membolehkan hibah bersyarat pun when it comes to rukubah, mereka ada isu lain. Jadi dia adalah pengecualian daripada kebenaran ta'liq hibah secara umum. Umrah saya tak mahu cakap panjang. Kita rasanya mungkin kita sudah biasa dengan umrahkah sepanjang hidup kamu, gunalah rumah ini sepanjang hidup kamu. Kalau kamu mati, ia kembali kepada aku. Jadi pendapat yang kata boleh, sama ada ia menjadi pinjaman, mana kita bagi pinjam, dia duduk saja, ataupun hibah itu sah, maknanya syarat itu larin. Syarat itu larin maknanya syarat itu terbatal. Samalah juga dengan rukbah. Rukbah yang paling yang paling sensitif lah, yang paling perlu kepada kajian mendalam. Sebab dalam kes rukbah ini, siapa mati dulu. Dan ini adalah amalan jahiliyah dahulu. Dan nampaknya cadangan sekarang ini mungkin kerana desakan ataupun situasi-situasi yang tertentu, ada cadangan supaya dikajikan sejauh mana kita boleh manfaatkan daripada hibah rukbah.
Jadi apabila dikaji dengan teliti, rukbah ini memang ada masalah. Sebab dia kata kalau kamu mati dulu, aku bagi kepada kamu rumah ini, kalau kamu mati dulu dia kembali kepada aku. Seolah-olah kita bagi pinjam. Kalau aku mati dulu ia adalah untuk kamu. Jadi dia nampak menarik, tapi sebenarnya ada isu. Saya tengok di fatwa di Tunisia tentang pembahagian tentang hibah rumah. Jadi mereka membahagikan tentang hakul intifak dengan hakul raqabah. Maknanya the corpus rumah tu dia boleh bagi pindah kepada anak dia, tapi dia boleh buat syarat bahawa dia masih lagi ada hak untuk intifak. Maknanya anak dia tak boleh jual sebelum dia mati. Mungkin itu salah satu structure yang boleh diperhalusi ataupun boleh kita explore lah. Tetapi kalau kita nak buat duit dalam akaun ini, kalau kita kata kita buat surat duit dalam akaun ini, kalau aku mati dapat kepada kamu seorang. Sedangkan kita ada 4 isteri, contoh sebagai contohlah. Bukan saya, orang lain. Seorang tu dia ada 4 isteri. Dia letak isteri pertama saja 1 juta tak. Jadi isteri-isteri yang lain kata mana hak kami? Dia kata tak boleh sebab ini rukbah. ini hibah rukbah. Jadi persoalan masih timbul di sana, adakah ia satu yang valid? Ini jadi perlu kepada kajian. Jadi tapi kalau kawan ni tak mati lagi, penerima tak mati lagi, dia kata dia boleh retract ataupun dia boleh revoke, boleh ambil balik hibah tadi. Jadi dalam mazhab Syafi'i sendiri pun Imam Nawawi sebut, dia kata ada 2 pendapat. Yang pertama pendapat qaul jadi mengatakan hibah itu sah dan batal syaratnya. Sah maknanya hibah tu memang jadi pindah bilik kepada penerima. Memang genuine hibah, maknanya irrevocable, it's revocable. Maknanya becomes a real hibah. The ownership is transferred. Okey, itu qaul jadi. Qaul qadim kata tak sah. Jadi dalam konteks ini memang sukarlah kalau kita nak kata ianya boleh dilaksanakan mungkin dengan hujah-hujah ataupun formula ataupun dengan haikal ataupun structure yang lain mungkin boleh kita pertimbangkan, yang perlu pada penelitian dan kajian seterusnya. Pendapat yang sama dalam mazhab-mazhab yang lain. Kalau kita kaji dalam mazhab lain pun, sebab dikaitkan dengan selepas kematian, itu yang menjadi masalah. Sebab al-hibah al-mu'allaqah ba'dal maut, ia adalah wasiat. Kemudian kita ada isu la wasiyata li warith. Jadi itu antara isu yang besar yang mungkin kita nak dengarlah pada hari ini, pandangan-pandangan daripada masyayikh dan sekolah-sekolah kita yang lain. Okey, syarat yang dikenakan, ini antara isu yang dikenakan pada rukbah. Dr. Basri cakap dah ni, dia kata hantar ni mak spekar tak boleh. Anda kata 15 minit je, 15 minit. Tengok ni slide, banyak lagi slide tak habis ni. Okey, antara isu utama pada hibah rukbah adalah syarat yang dikenakan bercanggah dengan konsep asal muqtada hibah. Sepatutnya perpindahan pemilikan berlaku secara sebenar, tidak diikat dengan kematian pemberi atau penerima hibah. Kemudian kelangsungan hibah disyaratkan dengan kematian terdahulu pemberi atau penerima hibah. Siapa mati dahulu, kematian pemberi menjadikan wasiat, kematian penerima menjadikan hibah ditarik semula. Jadi Abu Hanifah ada hujah kenapa dia kata hibah rukbah batilah. Dia kata kerana dia ta'alluq kepada khatar. Jadi benda 2 kebarangkalian, maknanya 2 kebarangkalian yang sukar untuk kita tentukan. Mati yang mana dulu. Okey, kemudian kita tengok dalam fiqh minhaji pun yang dimaksudkan dengan al-umrah jaizah itu li ahliha itu. Jadi bagi mereka jaizah li ahliha ay nafizah wa madiyah. Nafizah itu maknanya dia become real, hibah, the ownership is transferred, maknanya irrevocable. Once the possession has been taken over by the beneficiary, setelah serah terima berlaku, setelah khabar berlaku, dia menjadi milik yang sempurna. Okey, dalam industri sekarang ni kita ada takaful, Dr. Fairuz sudah bincang tadi. Kemudian kita ada tabung haji yang menggunakan konsep hibah yang sebenar, memang berlaku pemindahan sebetulnya. Kemudian PMB Dr. Basri akan cerita panjang. Kemudian akad bersama unit amanah, yang ini sudah ada keputusan resolusi SC sebelum daripada ini. Dan ini adalah di antara yang terakhir sekali. Selain ini berdasarkan soal jawab saya dengan lawyer-lawyer lah, kawan-kawan saya yang lawyer yang mengendalikan kes berkait rapat dengan hibah ini. Mereka kata yang jadi isu dia kata hibah berkuat kuasa selepas kematian, batas masa menimbulkan keraguan. Kenapa disandarkan selepas kematian? Kemudian perhatikan pemegang amanah dalam keadaan penerima hibah sebenar boleh terima sendiri, cukup ahliah.
boleh dipertikaikan. Kenapa? Kalau betul-betul nak bagi, kenapa tak ditransfer terus? Kemudian yang ketiga, qabat, serah terima harta hibah. Kemudian tamkin, tasarruf, dia kata seolah-olah tidak berlaku. Tidak berlaku semasa hayat penerima hibah, seolah-olah hibah wujud secara teknikal sahaja. Kemudian tiada takhliyah pengasihan harta hibah, seolah-olah perpindahan pemilikan tidak berlaku, harta hibah masih lagi pada akaun pemberi hibah. Ini berkaitan dengan wang tunai ataupun berkaitan dengan saham-saham amanah secara umum. Ini tidak termasuk rumah ataupun fixed asset. Jadi itulah saja perkongsian daripada saya. Saya harap akan mendapat pandangan daripada tuan-tuan, daripada alim ulama, daripada pakar-pakar semua. Aku liqul hadza astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Madya Dr. Azman Mat Noor atas pembentangan yang menarik. Beliau refresh semula kefahaman kita tentang hibah ini. Bermula dengan hibah secara general, kemudian beliau mengupas secara detail tentang rukbah, hibah rukbah, dan juga ditutup dengan beberapa isu lah yang ada yang boleh kita bahaskan dalam konteks amalan hibah dalam konteks kewangan Islam. Okey, jadi panel kita yang ketiga tak kurang hebatnya Dr. Basri. InsyaAllah Dr. Basri akan membentangkan ataupun mengupas konsep hibah dan amalan hibah di produk PNB. Jadi tanpa membuangkan masa, insyaAllah kita jemput Dr. Basri untuk menyampaikan pembentangan beliau. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Moderator yang berbahagia Profesor Amir, sahabat saya Profesor Madya Dr. Fairuz, Profesor Madya Dr. Azman, dan seterusnya tuan guru, para asatizah dan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu taala. Jadi tajuk saya pada tengah hari ini di dalam muzakarah ini ialah tentang pelaksanaan hibah amanah di Amanah Saham Nasional Berhad. Jadi sebelum saya bentangkan pandangan ataupun apa yang telah dibuat di PNB, saya ada dua disclaimer di sini. Pertamanya ialah kerana tajuk saya ini melibatkan produk khusus yang ditawarkan oleh Amanah Saham Nasional Berhad. Jadi saya ingin maklumkan saya bukan nak jual produk pada hari ini. Saya hanya berkongsi tentang proses proses dan struktur hibah amanah di Amanah Saham Nasional Berhad. Dan yang keduanya ialah di luar sana ada pelbagai struktur, ada pelbagai produk yang melibatkan hibah amanah, dan hibah amanah yang diamalkan di Amanah Saham Nasional Berhad ini adalah salah satu daripadanya, dan mungkin ia bukan yang terbaik, ada yang lebih terbaik, dan yang kami paparkan di sini adalah ini adalah struktur ataupun amalan yang telah diluluskan oleh panel penasihat syariah di PNB, dan mungkin kalau syarikat-syarikat lain ada penasihat syariahnya, maka diluluskan oleh penasihat masing-masing lah dan mempunyai instruktur yang masing-masing. Mungkin itu yang lebih terbaik, ataupun mungkin di sana ada kekurangan dan di sini juga mungkin ada kelebihan dan kekurangan. Okey. Oleh kerana panelis sebelum saya telah bercakap tentang hibah di dalam takaful dan juga definisi hibah, saya akan teruskan kepada saya akan fokuskan apa yang dimaksudkan dengan yang menjadi isu sebenarnya di dalam hibah amanah ini. Sebab kalau kita tengok tadi dari segi definisi hibah ialah pemberian semasa hidup sesuatu harta itu tanpa iwad, tanpa iwad ataupun tanpa upah ataupun tanpa bayaran kerana Allah Taala. Jadi hibah itu sebenarnya kalau berlaku semasa hidup dia tidak ada isu. Itu adalah hibah yang biasa yang kita amalkan. Tetapi yang menjadi masalahnya apabila hibah itu bersyarat, dan bersyaratnya ada dua, iaitu yang biasa disebut sebagai hibah umrah rukbah. Mudah nak faham apa dia umrah, apa dia rukbah?
Umrah tu kita kaitkan dengan umri. Contohnya wahabtuka hazad dar madum tu ala qaidil hayah. Saya berikan rumah ini kepada kamu selagi mana saya hidup. Maknanya dia berkait dengan hidupnya dan matinya si pemberi. So dia ada umri ataupun berkait dengan umur si pemberi. Kalau rukbah pula, rukbah ini dia berkait dengan kematian. Sama ada kematian si pemberi ataupun kematian si penerima. Itu beza hibah umrah, hibah rukbah. Umrah berkait dengan hidup, rukbah berkait dengan kematian. Jadi apa impact dia daripada hibah umrah ini? Iaitu apabila jika penerima hibah meninggal dunia, penerima hibah meninggal dunia dahulu, harta hibah akan dikembalikan kepada pemberi hibah. Jadi tidak diwariskan kepada penerima ahli keluarga penerima hibah, bahkan dia akan patah balik kepada pemberi hibah. Tetapi jika pemberi hibah meninggal dunia, jika pemberi hibah yang meninggal dunia dulu, maka harta hibah akan patah balik juga tetapi diberikan kepada waris pemberi hibah. Itu hibah umrah. Sementara hibah rukbah pula yang saya sebut tadi berkait dengan kematian, iaitu apa impaknya yang akan berlaku jika penerima hibah meninggal dunia, dia bagi hibah, kan? Dia bagi hibah, contohnya wahabtuka hazad dar ba'da mauti ana. Saya berikan rumah ini kepada kamu selepas saya mati. Conditional hibah berkait dengan kematian. Kematian sama ada mungkin kematian pemberi ataupun kematian penerima. Katakanlah dalam kes ni penerima yang meninggal dulu. Penerima meninggal dulu sebelum pemberi. Maka harta hibah itu akan dikembalikan semula kepada pemberi hibah. Dia akan ada patah balik. Return back kepada si pemberi hibah. Kemudian jika pemberi hibah meninggal dunia, dan inilah yang sepatutnya berlaku bila dihibahkan, maksudnya yang penerima tu umurnya lebih panjang. Dia expect penerima tu umurnya lebih panjang daripada pemberi. Jadi dalam kes ni jika pemberi hibah meninggal dunia, harta hibah akan menjadi milik penerima hibah. Maka bertukar hak milik kepada penerima hibah sekiranya pemberi meninggal dunia. Okey, jadi isu yang berkait dengan hibah amanah, rasanya kita boleh fokuskan kepada hibah rukbah tanpa melihat kepada hibah umrah, kerana banyak produk setahu saya lah hanya berkisar tentang hibah rukbah dan bukan hibah umrah. Jadi kita fokus kepada hibah rukbah. Hukumnya saya rasa Dr. Azman dah jatuhkan hukuman tadi. Dari segi hukumnya sudah jatuhkan hukuman. Baik, kita tengok kes-kes mahkamah yang berlaku. Kes yang mahkamah yang berlaku, pertama saya bawa 3 kes di sini dan judgementnya berbeza antara satu kes ke kes yang lain. Kes yang pertama ialah kes Rafiza binti Abdul Karim lawan Kamar bin Abdul Karim dan 4 defendant yang lain, yang mana ibu plaintiff iaitu Lamah binti Sa'ad telah meninggal dunia pada 15 Mei 2011. Plaintiff dalam tuntutan menyatakan bahawa ketika hayat ibunya, beliau telah membuat hibah secara bertulis melalui dokumen pengisytiharan hibah pada 20 Januari 2011. Jadi dia buat hibah rukbah di sini. Setelah ibunya meninggal, maka baru dapat kepada si penerima. Jadi berdasarkan mahkamah mendapati bahawa terdapat isu mengenai hibah rukbah kerana dalam lafaz yang diucapkan ketika akad hibah dikaitkan dengan kematian salah satu pihak. Berdasarkan penghujatan yang dibuat, hakim syar'i dalam kes ini merujuk kepada keputusan Majlis Penasihat Suruhanjaya Syariah Security yang mengharuskan hibah rukbah. Dalam kes ni hakim merujuk kepada resolusi syariah yang di dalam mesyuarat yang ke-44 pada 15 Januari 2003 yang disebut oleh Dr. Azman sekejap tadi dalam isu survivorship. Jadi kalau kita refer kepada SC, kita tengok dia ada keputusan Majlis Penasihat SC edisi yang kedua. Dia ada 2 edisi, yang satu yang 31 Disember 2021, yang pertama yang resolusi itu yang dibukukan iaitu edisi yang kedua ada tajuk hibah rukbah. Dan di dalam tu disebut bahawa sekiranya dalam akaun yang melibatkan unit trust, joint account, ada dua orang nama, maka sekiranya salah seorang meninggal, yang hidup akan mengambil keseluruhan akaun tersebut, mengambil hak milik. Biasanya berlaku sekiranya akaun tu untuk kanak-kanak bawah umur. Contohnya kita buka akaun dengan anak yang bawah 18 tahun, tiba-tiba anak tu meninggal dulu ataupun ayah meninggal dulu, jadi yang hidup tu akan mewarisi. Dia tidak akan pergi kepada waris si mati. Dalam itu dipanggil survivorship dan dibenarkan di dalam resolusi
Majlis Penasihat Syariah AC pada 2003 dan hakim merujuk kepada resolusi tersebut. Agak menarik sebab hakim dia banyak rujuk. Satu dia rujuk pada resolusi ni. Kes yang kedua, ringkas kes yang kedua ni ialah memberi hibah kepada dua orang, seorang anak dia, seorang lagi anak angkat. Tiba-tiba anak angkat meninggal dunia dulu. Ni kes apabila penerima meninggal dunia dulu, maka dia patah balik kepada pemberi. Jadi pemberi ni nak beri yang harta portion yang meninggal dunia ni kepada yang hidup. Maka masuk kes juga. Jadi dalam kes ni hakim cenderung mengambil pendapat jumhur fuqaha. Yang ni pendapat Dr. Azman tadilah. Yang bahawa hibah umrah rukbah ini adalah sah namun syaratnya batal. Sekiranya mengikut pendapat jumhur fuqaha, maka harta itu sepenuhnya menjadi milik waris Minah binti Osman yang telah meninggal dunia dan tidak dikembalikan kepada Sum binti Abdullah. Menurut penjelasan hakim dalam kes ini, harta hibah tersebut dikira harta wasiat berikutan berlakunya kematian dan diberi kalau patah balik pun hanya 1/3 sahaja. 2/3 mestilah diberikan kepada waris si mati. Ini kes yang kedua. Maka berdasarkan dalam kes ni hakim refer kepada pandangan fuqaha direct. Dalam kes yang ketiga Muhammad Akbar bin Syafawi lawan Farah Soraya ni, dalam kes ni harta yang melibatkan takaful, yang melibatkan takaful benefit, dan hakim dalam kes ini membenarkan penaplikasian hibah manfaat takaful. Konsep hibah manfaat takaful adalah bersamaan dengan hibah rukbah kerana ia dikaitkan dengan kematian peserta. Keputusan ini buat oleh hakim syar'i dalam kes ini adalah berpandukan kepada Majlis Penasihat Syariah Bank Negara, dan kita boleh lihatlah ini dia masukkan dalam hibah polisi dokumen yang dikeluarkan pada tahun 2016, standard 15.3 disebut bahawa hibah yang berkait dengan kematian hanya terpakai di dalam takaful, tetapi tidak terpakai di produk-produk lain. Jadi dalam kes ni 3 kes yang berbeza, tapi hakim ada refer kepada resolusi MPS Securities Commission, ada hakim tak refer kepada mana tapi refer kepada pandangan pandangan ulama secara direct jumhur fuqaha, dan yang ketiga refer kepada pandangan Bank Negara. Okey, seterusnya saya nak ceritakan di mana di dalam produk hibah amanah, produk hibah amanah yang diamalkan oleh Amanah Saham Nasional Berhad, di manakah berlakunya hibah rukbah? Di manakah berlakunya hibah rukbah? Adakah berlaku straight away hibah rukbah ataupun mungkin berlaku, mungkin tidak berlaku? Okey. Saya mudah untuk kita faham apa yang berlaku dekat apa yang diamalkan ialah kita bahagikan hibah amanah ni yang diamalkan oleh Dasri ni kepada 2 leg. Dia ada first leg, dia ada 2 leg. Macam tawarruk juga, community murabahah. First leg, second leg, third leg. Itu tawarruk community murabahah. Tetapi dalam hibah amanah ni ada 2 leg sahaja, first leg dan second leg. Second leg ni mungkin berlaku, mungkin tidak berlaku. Second leg mungkin berlaku, mungkin tidak berlaku. Tapi first leg memang itu adalah the core of hibah amanah. Okey, apa yang berlaku? Saya nak tunjukkan di sini bahawa yang diamalkan oleh SMB, hibah rukbah tidak berlaku di first leg. Kenapa? Kerana hibah rukbah kita faham kan? Dia cakap dia tidak ada perjanjian, tidak ada kontrak apa. Dia kata saya bagi selepas saya mati. Dan tak perlukan persetujuan penerima, tidak perlukan qobat, tidak perlukan acceptance. Secara begitu telah berlaku hibah rukbah. Tetapi apa yang berlaku yang diamalkan oleh SMB ni, dia nak buat hibah amanah ni, pertama dia pemberi itu kena letak berapa percentage dalam akaun dia untuk diberikan kepada penerima, dan penerima kena menerima. Kena ada tanda tangan acceptance. Maksudnya hibah tu berlaku semasa hidup. Kerana penerima telah setuju untuk menerima, ada acceptance, yang mana menunjukkan hibah rukbah tidak berlaku di first leg, tetapi berlaku acceptance dan diterima oleh penerima. Kemudian pada masa yang sama penerima melantik pemberi, dan pemberi sebagai pemegang amanah, dan melantik syarikat ASNB sebagai pemegang amanah gantian. Siapa yang lantik? Penerima, bukan pemberi. Penerima sebab dia dah terima. Itu menunjukkan berlaku tasarruf. Sebab dia dah setuju untuk lantik pemegang amanah. Siapa dia? Pemberi sebagai pemegang amanah, dan juga
Jika pemberi meninggal dunia, syarikat sebagai pemegang amanah gantian. Kemudian dia juga bersetuju untuk memberi ataupun tanazul an haqqihi, untuk tanazul daripada haknya untuk diberikan kepada pemberi. Maksudnya pemberi boleh enjoy, boleh gunakan akaun tersebut, boleh menikmati dividen dan sebagainya kerana penerima di dalam akad tersebut telah memberikan hak dia kepada si pemberi. Jadi kalau kita boleh buat comparison seperti contohnya anak bagi rumah kepada ayah dia. Kan, bagi rumah kepada ayah dia, tetapi dia tanazul hak dia. Dia tak duduk di rumah tu, ayah bagi rumah kepada anak dia, tetapi anak tu tadi bagi semasa hidup, bukan selepas mati, bagi semasa hidup, ayah bagi rumah kepada anak dia, tetapi anak dia telah tanazul haknya membenarkan ayah meninggal di rumah tersebut. Memberikan keizinan untuk ayahnya tinggal di rumah tersebut sehingga berlaku kematian. Itu soalannya begitulah berlaku di sini. Boleh enjoy, boleh duduk kat rumah tu, boleh buat apa sahaja selagi mana dia hidup kerana anaknya telah tanazul haknya sebagai penerima rumah tersebut. Jadi di sini saya nak share dengan tuan-tuan dan puan untuk membuktikan bahawa memang berlaku hibah semasa hidup pada first late. Kerana ada acceptance daripada penerima dan penerima yang melantik pemberi sebagai pemegang amanah dan syarikat sebagai pemegang amanah yang kedua, yang gantian, dan juga tanazul hak dia untuk menikmati unit-unit trust tersebut ataupun dividen. Okey. Itu first leg. Second leg ni yang ada masalah sikit. Second leg ni ialah apabila berlaku, yang ni kalau berlaku seperti yang diniatkan oleh pemberi tak ada masalah. Maksudnya dia beri kepada penerima, berlaku akad seperti yang saya sebut, dan pemberi meninggal dunia. Naturally pemberi meninggal dunia, so harta tersebut tak ada masalah, dah menjadi hak milik penerima, dah tunggu untuk tuntut sahaja dengan pihak ASNB. Okey? Itu secara yang sepatutnya berlakulah. Tetapi kadang-kadang tak berlaku sebaliknya. Kerana umur ni bukan syarat untuk meninggal dunia, kan? Jadi mungkin yang berlaku ialah penerima dulu meninggal dunia. Penerima dulu meninggal dunia. Jadi sepatutnya kalau ikut hukum, bila telah berlaku hibah menjadi hak milik penerima, bila penerima meninggal dunia, maka telah menjadi hak milik waris penerima. Tetapi dalam kes ni kembali kepada pemberi. Dalam amalan di amanah saham nasional berhad kembali kepada pemberi. Yang ini berlaku rukbah. Sebab apa? Kita tak berikan kepada si waris penerima kerana kita akan defeat the purpose of this product. Kerana produk ini sebenarnya dibuat untuk menyelesaikan kes-kes tak dapat dituntut. Bila berlaku kematian, unit trust tidak dapat dituntut kerana berlaku pertikaian keluarga. Nak dapatkan surat probate dan sebagainya, nak tuntut berlaku pertikaian keluarga menyebabkan tak boleh dituntut, akhirnya pergi kepada unclaimed money dan sebagainya. Jadi untuk mengelakkan berlaku tersebutlah kita tawarkan hibah amanah. Tetapi bayangkan kalau kita berikan, kalau penerima meninggal dunia dulu dan pergi kepada waris, apa yang berlaku? Dia balik kepada back to square one. Sebab nak cari waris itu satu hal. Sebagai contoh, saya bagi contoh. Kita berikan hibah amanah itu kepada anak angkat kita. Dan kita tak tahu pun asal usul anak angkat itu. Tapi kita memang sayang kepada anak angkat kita tak ada anak lain, maka kita bagi hibah amanah. Tiba-tiba anak angkat kita itu meninggal dunia dulu. Jadi, apa akan terjadi? Duit tersebut akan pergi kepada waris si anak angkat yang kita tak tahu ke mana warisnya. Jadi, akan berlaku unclaimed money, akan berlaku pertikaian. Bahkan pemberi masih hidup, kalau waris si penerima yang meninggal dunia ni tidak dikenali dan sebagainya, dia boleh tuntut hak juga di atas duit tersebut. Okey, jadi sebab itu kita gariskan dalam produk amalan kita dan dipersetujui oleh penasihat syarah PNB untuk berlaku hibah rukbah kerana hajah kepada keperluan pada masa ini. Okey. Ada yang mengatakan kenapa hibah rukbah ini diharamkan ataupun tidak boleh sebenarnya ataupun tidak harus kerana berlaku uncertainty ataupun gharar. Kerana umrah tu sebenarnya lebih kepada ariyah.
hibah. Begitu juga kalau kita tengok rukbah sebenarnya lebih kepada wasiat, bukan hibah. Jadi kadang-kadang orang mengatakan ariyah, kadang-kadang orang katakan wasiat bertukar dan sebagainya. Jadi kita berpandangan bahawa orang yang mengatakan hibah rukbah ni sebagai wasiat, kita rasa kurang tepat kerana ada beza dalam kes ni. Kerana kalau kita tengok wasiat ni kita ada option untuk kita pilih siapa yang kita beri kan, kepada siapa. Yang itu wasiat, kita ada option. Tapi dalam kes ni penerima tak ada option. Bila dia telah menerima daripada pemberi, dia tidak ada option untuk beri kepada orang lain. Jadi dia bukan, walaupun ada some features yang sama dengan wasiat, tetapi ia bukan wasiat. Yang keduanya tak boleh revoke. Kalau wasiat kita boleh revoke. Selagi mana kita hidup, kita boleh revoke. Tapi dalam kes ni dia tidak boleh revoke. Bila berlaku kepada penerima meninggal dunia, tak boleh nak revoke, nak beri kepada orang lain. Pemberi nak beri kepada orang lain pun tak boleh. Jadi penerima nak bagi kepada orang lain pun tidak boleh. Jadi itu yang membezakan wasiat dengan hibah rukbah. Kemudian kalau kita tengok, kalau isunya sebab berlaku gharar, kerana ketidakketentuan tadi, sama ada ariyah ataupun wasiat, mungkin kita mengatakan gharar di dalam aqdul tabarru'at, hibah adalah aqdul tabarru'at, tidak seberat gharar di dalam aqdul exchange contract kan, dalam exchange contract. Ini aqdul tabarru'at. Dan kemudian gharar itu sendiri telah ternafi dengan kontrak yang jelas di antara pemberi dengan penerima, siapa lantik siapa jadi pemegang amanah dan sebagainya, dengan jelas dipersetujui oleh pemberi dan juga penerima. Dan di sini kita mengatakan itu adalah mimbabi hurriyatut ta'aqud. Kalau kita tengok kontrak-kontrak lain pun, harga boleh kita dengan mutual consent, mutual agreement, boleh setuju dengan harga certain harga, dan ada setengah produk tu ada haircut lagi, dipersetujui mutual agreement untuk buat haircut dan sebagainya. So itu adalah hurriyat ta'aqud, dan di sini juga adalah hurriyatut ta'aqud. Jadi saya rasa, dan yang seterusnya adalah dari segi hajah. Seperti mana yang Dr. Azman tanya tadi, saya ambil masa sikit sebab Dr. Azman tanya tadi, kenapa perlu dilaksanakan selepas kematian? Kerana hajah masyarakat pada hari ini, kita banyak kes-kes yang berlaku bukan selepas kematian, semasa hidup lagi. Bila diberikan, dipindah hak milik secara mutlak kepada penerima, akhirnya apa terjadi? Ada ibu bapa yang abandon, dihantar ke rumah orang tua walaupun sebelum itu orang kaya. Ada saudara-saudara yang telah menjadi fakir miskin kerana memberi hibah semasa hidup dan akhir sekali dinafikan haknya. Dan pernah berlaku yang berlaku, ada pemegang unit amanah kita ni memang dia kaya, dia hibah siap-siap ke anak dia, ke cucu dia. Dan kita telah nasihat bahawa jangan buat macam tu, elok buat hibah amanah. Dan akhirnya terbukti bila dia telah hibah siap-siap, akhir sekali anak cucu dia tinggalkan dia tanpa apa-apa ada harta. Kerana dia telah hibah semasa hidup. Jadi itulah hajah yang kita sebutkan, dan hajah itu adalah seumpama wasiyah wajibah. Di setengah-setengah negara kita tengok wasiyah ni dengan turunnya ayat faraid, maka ayat wasiyah kutiba alaikum iza ahadakumul maut tu ada pandangan mengatakan mansuh dengan turunnya ayat faraid, tapi ada di negara-negara Arab terutama di Mesir menggunakan konsep hibah wasiat wajibah. Wasiat wajibah kerana keperluan hajah kepada wasiat wajibah. Kerana apa yang berlaku ialah, contoh, kalau atuk dia seorang bilioner, dia ada 3 orang anak dan ada cucu. Tiba-tiba salah seorang anaknya meninggal dulu. Maka apa yang terjadi kepada anak si yang telah meninggal? Ia akan mahjub. Kerana dia ibn-ibn. Dan ibn-ibn mahjub bil-ibn. Bintil ibn juga mahjub bil-ibn. Jadi dalam kes ini, cucu ni, apa dosa cucu tersebut? Kerana ayah dia meninggal awal, langsung dia tidak dapat harta daripada datuk dia. Jadi dalam kes ni, bil qanun, di setengah negara Arab digunakan undang-undang untuk mewajibkan wasiat tidak melebihi 1/3. Itu saja yang saya dapat kongsikan. Diharap dapat memberi manfaat kepada saya sendiri dan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iaitu tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih Dr. Basri. Dengar pembentangan Dr. Basri macam duduk dalam kelas miras. Kita ada masa ni, saya rasa alhamdulillah
panel kita telah menyediakan satu kupasan yang sangat menarik. Bermula dengan Dr. Fairuz tadi tentang takaful, kemudian Dr. Azman bicara tentang rukbah, dan seterusnya Dr. Basri bawa beberapa kes yang real berkaitan dengan hibah ni. Jadi kalau ada persoalan, kita ada lagi dalam 10 minit untuk kita engage dengan para panelis kita. Silakan tuan-tuan dan puan-puan. Ada tak dalam ni? Oh. So banyak ni, tapi saya pilih-pilih je lah. Untuk yang pertamanya, untuk Dr. Basri dululah. Dalam hibah amanah ASNB, adakah penerima hibah mempunyai hak tasarruf yang mutlak? Bermakna adakah boleh untuk tidak melantik pemberi sebagai pemegang amanah? Okay, terima kasih kepada saudara yang bertanya tentang hibah amanah ini. Adakah penerima hibah punya hak tasarruf yang mutlak? Dia ada hak, okey. Dia dalam kontrak hari ini, tasarruf mutlak tu, kalau kita tengok dalam semua kontrak pun, nak kata tasarruf mutlak tu hampir tidak ada. Kerana ada akdul iz'an sebagai contoh dalam akad ijarah. Ijarah, adakah kita boleh pilih? Sebagai contoh, kita pernah buat satu akad ijarah ni, the lessee agree to pay the maintenance fee. Adakah dia ada hak untuk tolak? Tak, sebab dalam kontrak telah ditetapkan bahawa itu yang perlu disetujui. Dan kalau dia tidak setuju, dia tak ambil lah finansial. Dan pelbagai lagi yang berlaku yang mana datangnya daripada sebelah pihak. Contohnya telekom, bil telekom dan sebagainya, akad datang daripada sebelah pihak. Kita walaupun kita mempunyai pengguna, mempunyai hak, tetapi kalau kita tak setuju, akhirnya kita tak dapat bekalan elektrik. Tak setuju dengan kontrak yang dibuat oleh telekom, kita tak akan dapat services. Sama juga dalam kes ini, dalam kes ini kerana itu adalah kontrak yang perlu dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak untuk melantik pemberi sebagai pemegang amanah. Jadi dia bersabit kepada akdul iz'an. Wallahu a'lam. Okey, saya pilih yang soalan yang kedua tentang takaful produk ni. Mungkin Dr. Azman boleh menjawab dahulu. Apa pendapat panelis berkaitan produk takaful yang manfaatnya beri cash payout kepada peserta? Ya, terima kasih di atas soalan tersebut. Pada pandangan saya tidak ada masalah kerana kalau kita mengambil takif fiqhi yang mengatakan yang bagi itu ialah bukan peserta itu sendiri. Bukan peserta itu sendiri bagi dapat balik. Tapi dia bagi, dia dah waive dia punya right, and then takaful fund yang bagi kepada dia. Wallahu a'lam. Terima kasih. Dr. Azman, yang ini boleh Ustaz. Secara praktikal di dalam masyarakat, status hibah bagi harta yang masih berhutang, contohnya rumah yang masih ada loan dengan bank, boleh kita hibahkan? Saya tak apa nampak ni sebenarnya. Bagi harta yang masih berhutang, contoh rumah yang masih ada loan. Saya pernah di approach oleh sebuah syarikat guaman lah, real case, genuine case. Klien dia bagi rumah ni hibah kepada isteri kedua. Tapi ada isu saya saja sebut ni, bukan saya buat make up, ni real story. Bini nombor 2 dia tu, dia bagi hibah kat bini nombor 2 dia, tapi macam Dr. Basri cakap tadi ni, kawan tu bagi balik power of attorney, kuasa kepada dia, sedangkan rumah tu masih lagi ada loan. Jadi kok mana-mana encumbered lah, maknanya kita nak bagi kat orang ni berlaku pertinahan tuntutan. Jadi dalam kes penyelesaiannya memang kok mana-mana kena dahulukan debtor lah dalam kes ni. Kita nak bagi ke orang tak boleh selagi mana dia tak clear dulu tuntutan daripada pihak lain. Jadi apabila dia dicagar, dia kena selesaikan dulu kes tuntutan tadi. Okey, jelas. Mungkin ada masa lagi ke? Assalamualaikum. Ya, silakan.
Assalamualaikum. Saya Dr. Atal Zaiti daripada Maybank. Soalan saya untuk Dr. Basri. Daripada struktur tu saya nampak adalah rukbah lah kan, dari segi aplikasinya. Soalan saya berkenaan dengan risiko perundangan. Sebab daripada kes-kes yang telah dibentangkan, macam tak ada pandangan hakim tu berbeza. Bagaimana PNB menangani risiko perundangan sekiranya produk ni dicabar di mahkamah nanti? Setakat ni memang kita ada kes-kes yang kita hadapi. Cuma kes tu kadang-kadang bila yang berlaku sebenarnya bukan kepada struktur lah, lebih kepada dari segi saksi. Kadang-kadang bila dipanggil ni, mahkamah ni dia perlukan saksi betul ke tak berlaku hibah. Jadi bila panggil saksi, kadang-kadang hibah ni berlaku 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu kan, tempoh lama. Itu antara isu-isu lah yang perlu kita perbaiki. Macam mana dari segi documentation memang lengkap, kita dah buat surat sumpah dan sebagainya, tapi ada kadang-kadang yang berlaku ialah dari segi kesaksian kerana dicabar tak sah, hibah itu tidak sah. Tetapi dari sudut struktur setakat ni kita tidak ada masalah lagi lah. Wallahualam. Maksudnya dari segi penerimaan rukbah. Ya, Sebab ya. dari segi Ya, penerimaan rukbah, katakanlah memang confirm hibah tu berlaku, tapi hibah tu dalam bentuk rukbah. Sama ada hakim nak terima rukbah tu sendiri ataupun tidak. Itulah kes yang berlaku. Saya kata, kita tengok memang yang setakat ni yang kita hadapi adalah dari segi kesaksian. Yang dari segi struktur itu sendiri mungkin ada satu kes dekat, tapi itu bukan antara plaintiff dengan ASMB, tetapi sama-sama ahli keluarga. Berlaku pertikaian yang menyebabkan hakim mengatakan tidak sah dan sebagainya. Tetapi antara plaintiff, bukan antara keluarga. Pertikaian itu berlaku antara keluarga, bukan antara ASMB dan juga plaintiff. Allah Allah. Produk ni dah lama ke Ya, kalau tak silap saya pernah tengok mesyuarat panel penasihat syariah around 2012. Dan antara terpanjang perbincangan di dalam panel penasihat syariah ialah isu hibah amanah ni lah. Wallahu a'lam. Okay, mungkin kita boleh ambil soalan terakhir daripada audiens. So kalau tak ada, terima kasih semua. Alhamdulillah perbincangan yang sangat menarik pada petang ini. Saya sebenarnya bila saya lihat tajuk yang diberi itu, saya nampak macam agak-agak tajuk yang dah biasa, tetapi sebenarnya banyak lagi yang boleh digali, yang boleh kita kupas. Dan alhamdulillah panelis kita, ketiga-tiga panelis kita telah mengupas tajuk ini dengan sangat baik. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Fairuz, Profesor Madya Dr. Azman dan juga Dr. Ahmad Basri di atas pembentangan mereka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis menjemput Tuan Haji Makhtar Abdullah untuk menyampaikan sedikit cenderamata dari pihak penganjur. Dipersilakan. Boleh kita sama-sama bergambar? Satu tepukan untuk moderator dan panelis kita. Terima kasih.